UMNO Barisan Nasional sekarang pun makin buang tabiat. Sebab itu, kalau saudara-saudari tengok, nowhere in the world orang pelihara lembu dalam kondominium. Only in Malaysia, because UMNO buang tabiat. Kita tengok anywhere in the world, no one buys kapal selam, tak boleh selam. Only in Malaysia. Because UMNO Barisan Nasional buang tabiat, dia sudah mau kalah. Dan for the first time juga UMNO Barisan Nasional buang tabiat. Nowhere in the world, never in our history, menteri wanita bukan wanita. Only now, menteri wanita is lelaki, Dato' Seri Najib. Jadi saudara-saudari kena percaya bahawa UMNO Barisan Nasional is at the end of its rule. Enough is enough. 55 years is not enough. Kita akan tukar kerajaan baru dalam pilihan raya umum. Kenapa kita perlu tukar? Orang tanya, Najib kata jangan tukar pemandu. Kita tak mau tukar pemandu. Kita mau tukar tayar, kereta, bumbung, semua kita mau tukar. Kita kena tukar kerana 55 tahun UMNO Barisan Nasional memerintah, Malaysia sudah habis dia sampai. Saya ambil contoh lembu. Lembu, saya nak terang sedikit, spend a bit of time in lembu. Masa Keadilan dan Pakatan Rakyat mula-mula bawa soal lembu, orang UMNO dia ambil sifat berkauman. They choose a very racist line to counter our argument. Instead of answering why they gave 250 million to a minister's family, orang UMNO dan Barisan Nasional kata, saya ini ambil duit daripada tauke Cina, mau bunuh tauke Melayu. Soal lembu, tapi yang keluar jawapan UMNO Cina Melayu juga. Sebab UMNO tidak faham perkara lain, dia hanya tahu Melayu mesti lawan Cina, Cina mesti lawan Melayu. Bila saya tunjukkan bukti, dia kata ini kerajaan Singapura ada ejen dalam NFC, bagi saya bukti. Sebenarnya saudara-saudari, bukti dia mudah sahaja. Apabila kita mula-mula siasat NFC, kita hanya perlu search di internet. Ejen yang kami ada nama dia Google. Yang banyak bantu keadilan adalah Google. Kami cek di internet. Dalam internet ada salinan kertas kabinet yang meluluskan projek ini kepada Syahrizal Jalil. Kertas kabinet itu salah satunya dia senaraikan apa tanggungjawab kerajaan, apa tanggungjawab NFC bila dia dapat 250 million. Okay. The government undertakes to provide 5,000 acres of land to NFC. Kalau kerajaan juga berjanji dan telah buat untuk sediakan seluruh infrastruktur. Not only they give 5,000 acres of land, they actually prepared the whole site with complete infrastructure for NFC. Dia bina jalan, dia tebang pokok, dia ratakan tanah, dia buat pagar untuk 5,000 ekar tanah. Kosnya 32 juta kerajaan tanggung percuma kepada NFC. And finally, kerajaan juga berjanji untuk bagi 250 million. Okey, ini yang keliru. Kerajaan kata itu pinjaman 250 million. Kita semua ada
saya ada loan, saya banyak hutang lagi lah. Saya ada banyak loan. Bila kita mau ambil loan, bila kita tanda tangan perjanjian loan, setiap bulan kita kena bayar hutang kepada bank, betul? Ini loan yang kerajaan bagi kepada NSC paling istimewa dalam dunia. The best loan ever. Kerana perjanjian dia kata, if you have money, you can pay. If you don't have money, ini loan only special to Menteri UMNO. If you are not Menteri UMNO, you don't get this kind of loan. Ini kerajaan nak bagi kepada NSC, kepada Menteri. The only thing yang NSC sepatutnya buat balik adalah pelihara 276,000 ekor lembu tiap-tiap tahun. They promise after getting 250 million, dia sudah dapat 50 ekor. Dia sudah dapat complete infrastructure. They promise to the government every year dia akan pelihara 276,000 ekor lembu. Berapa dia pelihara? Saya turun pergi kira lembu. I spent my first 4 years as an accountant in London. I'm trained as a chartered accountant in London. Masa saya mula belajar di London, saya ingat saya kira-kira bank, tengok duit. Bila saya balik Malaysia, UMNO punya pasal, saya kena kira lembu di padang. Saya pergi ke ladang di Kemas, saya menyamar sebagai pakai lembu, mau beli lembu. Kemudian saya pergi di luar pagar, saya hintai, saya kira. NSC mengaku bahawa dia hanya ada 1,000 ekor lembu. Dia only jaga 1,000 ekor lembu sahaja. They promised 276,000. But in the end, at any particular time, di setiap masa, dia hanya ada 1,000 ekor lembu. Saya tak percaya. Saya kata ini mesti tipu ini. Mesti lagi banyak lembu. You dapat 250 million. How come you jaga only 1,000 lembu? Saya pun kata saya mau kira sendiri. Saya turun, saya duduk tepi, saya habiskan setengah jam kira lembu. Berapa banyak saya kira lembu? 4 ekor lembu. Ada 4 ekor lembu sahaja. Lepas itu saudara-saudari, kita mula dapat maklumat bahawa itu wang 250 juta ringgit dia tidak pernah gunakan untuk lembu. Dia gunakan untuk pelihara lembu dalam kondomnya. Masa saya mula-mula sebut bahawa Datuk Seri Shahrizad, is it true kamu telah beli kondominium guna duit lembu di Bangsa? Dia panggil dia punya lawyer, itu Datuk Syafiq Abdullah, lawyer no. Dia panggil itu lawyer, dia ugut mau saman saya, because they say that is a criminal defamation. NSC dalam kenyataan dia to the press on 17 November 2011, I remember because I go to court sekarang, I remember actually. Dia kata, we deny that we ever use the public money to buy one condominium. Kami tidak pernah guna wang rakyat untuk beli satu kondominium. Ini semua fitnah PKR, dia kata. Ini PKR mau buat kacau. Kami tak pernah beli satu kondominium sebab kami beli 2 kondominium. Dia beli 2 kondominium di Bangsa. Each 7 million, jadi 2 kondominium dia sudah belanja 14 juta untuk beli 2 kondominium. Kemudian Shahrizad sudah marah. Dalam Perhimpunan Agung UMNO, dia kata dia mau selak kain. Kalau dia selak kain, kami dalam PKR bungkus tutup baju. Semua orang takut kalau Shahrizad selak kain. Bukan sahaja orang lari, lembu pun akan lalu. Jadi kami beritahu, beritahu Datuk Seri Shahrizad, don't worry Datuk Seri, jangan selak kain. Itu hanya malukan Datuk Seri. Kami boleh tolong
kami boleh donetkan kain Datuk Seri. Petang itu kita dedahkan lagi, dia ada beli 2 harta pakai duit rakyat. Satu, dia beli 2 blok tanah di Putrajaya, harganya 3 juta. Kita tanya dia, Datuk Seri Shahrizad, why beli tanah di Putrajaya? Dia kata, kami ada rancangan untuk pelihara lembu di Putrajaya. Kami pun turun bawah. We go and visited the site. Tanah yang 2 blok itu berjiran dengan rumah Perdana Menteri. I bet with you, my friends, I can guarantee the First Lady of Malaysia will not tolerate pagi-pagi dia buka tikar, take and smell tai lembu. I don't think so. Kemudian ada kawan-kawan daripada Singapura, rakyat Malaysia yang duduk Singapura, email saya. Dia cakap, pergi cek NFC punya Facebook. NFC ada Facebook. Dalam Facebook NFC, dia letak gambar semua restoran dia di Singapura. So we know di mana restoran dia dekat Singapura. See, you tak perlukan agent CIA untuk cari harta menteri. You only need to check Facebook. Daripada Facebook, we went to Orchard Street. And then kita tanya-tanya, ada orang beritahu, yes, Shahrizad ada satu kondominium di satu bangunan yang sangat mahal, nama dia Orchard Scott. Kami pergi ke pejabat tanah Singapore, Singapore Land Office, bagi alamat, bayar $50, kami dapat grant. Kondominium di Orchard Scott harganya 10 juta. 17 million plus 10 million, itu sudah 27 million. Saya ingat 27 million habislah, saya mau balik. Sudah letih kejar harta Shahrizad tadi. Kemudian ada kawan daripada Singapura telefon lagi. Dia kata, you must come because ada banyak lagi kondominium in Singapore. So saya pergi sekali lagi, ambil bas daripada Kuala Lumpur sampai kat Larkin, daripada Larkin naik bas masuk Singapura lagi. Saya pergi ke tempat restoran dia, second one di Marina Bay Resort. Di mana dia ada restoran, di situ dia ada kondominium. So kita pergi ke restoran kedua. Saya menyamar sebagai pelancong daripada Malaysia. So I ask the waiter dekat luar. I ask him, cakap tanya dia, ini property is very good, it's very posh area. We heard that your boss, the owner of this restaurant, hobi dia suka kumpul kondominium. So ada dia beli apa-apa kondominium dekat sini. Itu waiter is the best waiter in the world. I ask one question, dia jawab 5. I only ask, ada beli atau tidak? Dia jawab ada. Lepas tu dia cakap ada 2 buah. Lepas tu dia beritahu satu di tingkat 8, unit 1. Satu lagi tingkat 11, unit 1. Last kali dia kata kalau mau tunjuk pun I boleh tunjukkan. Jadi kami pergi ke land office sekali lagi. We gave the address, bayar $5 dan kita tahu setiap satu kondominium itu harganya 17 juta ringgit. 2 kondominium 34 million ringgit. 34 million ringgit campur dengan 27 million ringgit is already 61 million.